Aku nak kurui. Aku nak kurui, ya Allah. Aku nak kurui. Ya Allah, aku nak kurui, ya Allah. Surat apa dah? Jangan lupa buka YouTube Pelajar Sakarya. Ada taklimat sebelum buka sekolah daripada Ustaz Farhan. Tengok apa lagi? Buka handset, buka laptop, bagi ada internet. Buka YouTube Pelajar Sakarya. Tengok ada taklimat sebelum main sekolah. Pastikan semua pakat tengok. Dan semua tengok lah. Saya nak sambung jogging. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bersama saya Ustaz Farhan bin Zulkifli, kita akan tekankan beberapa benda berkaitan peringatan dan juga sedikit pesanan untuk adik-adik yang bakal ke asrama. Jadi tunggu bagi habis video ni insya-Allah. Jom. Saya lupa, tolong yang mana tak subscribe lagi YouTube Yayasan Khairiyah Pelajar Yayasan Khairiyah, minta tolong subscribe. Di YouTube Pelajar Yayasan Khairiyah, tekan butang subscribe, kemudian tekan tombol loceng untuk dapat notifikasi atau maklumat video-video baru yang mungkin kita ada. Kemudian boleh follow juga Instagram Pelajar Yayasan Khairiyah, sama juga di follow, jangan tak follow. Kalau tak follow rugi. Nanti ada video hampa masuk dalam video tu, kan seronok dia masuk YouTube. Siapa lagi nak rakam video hampa? Okey, jika masih tidak terlambat untuk saya ucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin, kullu amin wa antum bi khair, minal a'idin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi kali ini kita dah cuti raya lah. Cuti raya hari raya haji ataupun hari raya Ailadha. Jadi diharapkan ke semua waris-waris, ke semua pelajar-pelajar semua sihat, berada di rumah, dan selamat berkorban kepada yang ada hajat untuk berkorban pada hari ini insya-Allah. Okey, jadi sebelum kita masuk kepada beberapa perkara yang ingin saya sebutkan berkenaan dengan tentang peraturan-peraturan ataupun sebagai ingatan ringkas kepada adik-adik yang akan pulang ke asrama pada hari esok. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah, waris-waris yang dirahmati Allah, perkara ni mungkin kita selalu ulang, tapi biasalah kita ulang juga berkenaan bila cuti ni. Biasalah ada perkara yang mungkin lepas pandang ataupun makan daging lembu banyak sangat ke, dia pening, dia tak berapa nak ingat, dia tak tahu jalan dah. Jadi harapkan mai pada tepat pada waktu lah insya-Allah. Okey, ada perkara pertama yang saya ingin saya sebutkan pada hari ini berkaitan dengan kehadiran kita ke asrama. Minta maaf lah, sekarang ni saya suasana berada di kampung. Jadi keliling saya warna hijau, belakang ada pondok sikit. Jadi saya duduk depan rumah lah. Okey, jadi ada beberapa perkara yang kita nak sebutkan. Saya sebutkan perkara yang pertama. Perkara pertama berkenaan rambut dan kekemasan. Okey, kepada adik-adik yang akan hadir ke asrama, biasalah waktu PKP baru ni mungkin ada yang tak bersedia sekolah, mengejut ke, tiba-tiba kena mai ke asrama ke. Rambut ni tak ada nak trim bagi elok kan. Jadi bila mai ke asrama kali ni, kita harap sangat harap kerjasama untuk jaga dari segi kekemasan rambut. Yang mana panjang tu minta tolong pendekkan. Kita tak minta lah pendek sampai botak tu weh. Cuma kita minta pendekkan rambut, bagi kemas, bagi elok, bagi cantik. Barulah kita ni apabila mai ke asrama, kita mengaji sekolah agama, mai ni nampak kemas, ni kan rambut serabai kan. Main takraw tu rambut tu dia meleret, tak apa nak comel lah, tak apa nak elok. Jadi bagi kemas mai ke asrama, pastikan jangan dok buat style-style macam-macam lah. Nak qazak, nak line sana, line dia buat lorong highway pula, tak perlu. Highway tak perlu. Jadi pastikan rambut hadir ke asrama, pastikan kemas, cantik, baru nampak smart sikit. Ni rambut duk serabai, tak elok lah, dah malas buang minyak rambut. Lepas tu mai ke asrama, jadi rambut tu serupa dengan Allah Rabbi. Datang apa masuk pun cari jalan, tak apa nak keluar. Okey, itu yang pertama. Okey, perkara yang kedua, ya maklumlah, bila perkara yang kedua ni berkenaan duit lah. Jadi duit untuk kehadiran dekat asrama, biasalah kita hari raya, tak tahulah kok ada yang masih kutip duit raya ataupun pakcik makcik bagi duit.
Maklumlah hari raya semua pakat nak berkongsi apa yang ada. Jadi kita harap untuk hadir ke asrama ni, bawa duit tu janganlah terlalu banyak, sebab kita khawatir bila duduk ramai-ramai ni, maklumlah sagi tercicir, sagi hilang lah, sagi macam-macam dah. Kita ni kadang-kadang bawa duit banyak ni nak action, nak tayang kat orang, tunjuk kat ni, tunjuk kat kawan tu, lah kali hilang Allah mengangok kita, ustaz duit hilang, ustaz duit apa jatuh, ustaz saya tak tahu duit duduk mana, tak dalam lokal tu perasan. Tapi kita mulalah bila duit banyak ni jatuh hilang ke apa, mula nak salah orang. Jadi duit yang kita bawa mai tu, bawa mai cukup-cukup je lah. Biasanya dalam anggaran dalam satu bulan, sekali kita bawa mungkinlah kita kata dalam 50 kan, ataupun kurang sikit daripada tu. Sebab dengan duit ni, apabila kita bawa mai ke asrama ni, bila tak jaga cara elok, mulalah kita takut jadi masalah-masalah yang tak diingini. Biasalah hidup secara jama'i, ramai duduk asrama ni macam tu lah. Jadi kita harap sangat kerjasama lah. Daripada segi waris pun, bagi duit dekat anak, bagi cukup-cukup saja. Kalau perlu anak akan telefon, mai ke asrama ke, ataupun kirim, paling mudah sebab kita dalam masih fasa PKP. Untuk cara yang paling baik, okey, telefon murabi. Telefon murabi, ustaz, anak saya bilik sekian-sekian, duit dia habis, saya bank in ke ustaz lah. Okey, waris pun bank in duit kepada ustaz. Okey, contoh nak bank in ke anak kita RM50. Kalau kita prihatin sikit, nak minta tolong murabi tu tak menjadi kesalahan. Sekiranya RM50 tu tambah sikit lah, kita buh RM60, RM10 tu beda, pi ke baling, kos minyak dia pi ambil duit. Sebab kadang-kadang bila kita mudahkan urusan orang sebegitu, murabi pun semangat lah kan, nak pergi ambil duit anak kita, mungkin ada 3-4 kerja lagi dapat dia selesaikan. Benda ni sebenarnya dia konsepnya ta'awun. Apabila daripada segi waris pun berbudi, dari segi murabi pun akan lebih semangat berusaha, insya-Allah. Dia bukan masalah duit sebenarnya, masalah sebenarnya kita saling merasa, saling untuk melengkapi. Jadi konsep tu sangat mudah, dan kita yakin kita ustaz murabi kita pun buat kerja bukan semata-mata nak kerana duit, nak bantu anak-anak je. Tapi biasalah, kadang-kadang mungkin tak apa nak sempat, mungkin ada kekangan masa, mungkin ada kekangan kewangan. Maklumlah murabi bukan boleh kutip duit raya dah. Kalau murabi boleh kutip duit raya, saya kaya raya dah, muka pun berbulu dah, tak jadi tak boleh kutip duit raya dah. Yang boleh kutip air mata saja. Oh, yang kedua tadi lupa juga pesan. Nanti mai ke asrama, duit yang banyak, tinggal kat kita RM15, RM20 cukuplah. Yang lain-lain boleh simpan pada murabi, sebab kita takut berlaku kehilangan yang tak diingini ataupun tercicir ke. Kadang-kadang kita duk salah orang, duit kita tak merata, lokal tak kunci, nak salah orang juga. Memanglah kita duk dengan orang, tapi kita tengok sikap berhati-hati ni lebih baik. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Kita mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Daripada segi konsep kewangan kita, jaga duit elok-elok. Dan pesan juga pada duit banyak, simpan pada murabi lah. Apa-apa kes, apa-apa emergency, boleh berhubung dengan murabi. InsyaAllah murabi kita akan bagikan kerjasama yang terbaik untuk sebenarnya dalam fasa berkhidmat untuk anda semua, insyaAllah. Perkara yang ketiga, okey, segala barang-barang penting, seperti mana telefon ke atau barang-barang terlarang, kita minta boleh serah siap-siap kepada waris bila mai ke asrama. Mungkinlah apa yang pelajar yang duduk jauh, kita ini ada keringanan lah pelajar yang duduk jauh. Jadi bila mai ke asrama ni, benda-benda yang terlarang seperti telefon ataupun apa benda-benda yang minta maaf sebut, mungkin bentuk dalam vape ke apakah, memang benda-benda ni terlarang, sudah sedia maklum. Cuma biasalah kita waris-waris pun kita minta juga kalau kerjasama untuk cek anak-anak sebelum turun daripada kereta. Telefon jangan bawa, benda-benda terlarang jangan bawa. Kadang-kadang ada benda bawa mai pada rumah, mai ke asrama. Bila mai ke asrama ni, dia mula jadilah tabiat-tabiat yang tidak elok. Ini bukan kesalahan siapa-siapa, cuma sebagai kita ambil langkah berjaga-jaga untuk menjaga kedua-dua belah pihak. Daripada segi ni juga kita tengok contohnya lah, kalau mai ke asrama ni bawa telefon, mai bawa telefon hilang. Bila hilang pula, tuduh orang ni, tuduh orang tu. Jadi satu kes yang besar pula. Jadi akan berlaku dua kesalahan di situ. Bawa telefon ke asrama, lepas tu melibatkan contohnya kes kecurian. Biasalah manusia, kita rambut sama hitam, hati lain-lain.
Cuma dari segi penjagaan ataupun daripada segi kita ambil langkah pencegahan, banyak benda kita boleh buat. Tak payah main lah telefon tu tinggal, ML tinggal sat, PUBG tinggal sat, apa segala game lah, COD ke COC ke, silakan tinggal. Sebab kita dalam fasa kita nak belajar, insya-Allah untuk beri lebih perhatian dan fokus kita belajar. Sebab ada telefon ni macam biasalah, kita tengok dalam fasa PKP yang sebelum ni pun, dan bila diberi kerja sekolah dalam guru yang kita tubuhkan dengan guru-guru, bila masuk je sekolah, krik-krik senyap. Bila main nak buka sekolah, tu dia tengok sekolah berlambak, hak nu tak siap, hak ni tak siap. Semua angkara telefon lah. Telefon ni dia macam pedang, ada kalanya dia mampu menjadi tempat untuk kita bertahan, ada kalanya mampu menikam diri kita. Jadi kalau salah guna, buruk padanya. Jadi harap bila mai ke asrama, jangan bawa mai lah perkara plek-plek. Tinggal sat, hak mana di rumah kelaku plek-plek tu tinggal, akhlak hak buruk-buruk tu tinggal buang. Kita mai ke asrama, kita tujuan kita nak baiki diri kita jadi orang yang soleh, menuntut ilmu. Dan kita minta juga hak sport rim ke, ada biasa bawa mai ke asrama ni, mai rangka motor bawa mai nak main meniaga kot kan. Jadi benda ni di asrama ni bukan tempat duk meniaga rim motor ke, duk bawa spare part motor ke, tak payah. Okey, mai ke asrama ni bawa diri, bawa bekalan duit, bawa pakaian, yang penting bawa hati, bawa roh sekali. Ni ke bawa badannya. Roh duk kat dukuk lain, jasad ada, roh duk hilang. Yang tu yang kes mengaji tak apa nak masuk ni. Masuk kelas lena sebab apa, tak ada keinginan untuk mengaji. Jadi benda ni sebagai satu pesanan, satu ingatan, insya-Allah. Yang tu perkara yang ketiga. Okey. Perkara yang keempat. Okey, perkara yang keempat berkaitan dengan pemakaian. Pemakaian dari segi hari nak mai ke asrama dan ketika mana berada di asrama. Okey, untuk pakaian, ya kita sedia maklum lah, untuk di sekolah kita menegah pelajar daripada pakai seluar jin ataupun seluar kaki kecil ataupun baju-baju yang bertulisan yang tak elok lah. Okey, jadi daripada segi ni kita minta sama untuk hari kehadiran, pakai mai ke asrama, pakai pakaian asrama. Sekali lagi saya ulang, pakai pakaian asrama, sama ada baju asrama ataupun baju sekolah ataupun baju asrama hilang ke apa ke, pakai jubah mai sekolah. Kalau pelajar tahfiz boleh pakai jubah lah, mai pakai jubah, tak ada menjadi masalah. Sebab apa, ini etika lah. Kita sebagai seorang pelajar, bila mai ke sekolah, tempat kita nak mengaji, ikutlah cara mana yang sekolah tetapkan. Bila mai pakai baju t-shirt saja, pakai baju tulis hak macam-macam, jadi kurang manis di pandangan orang lah, dan pandangan orang sekeliling kita juga. Sebab kita ni mengajar agama, sekolah kita ni orang lihat. Jadi tunjukkan peribadi, akhlak yang baik, pemakaian yang baik. Sebab Muslim yang baik ni bukan setakat percakapan yang baik, daripada hati yang baik, perlakuan yang baik, pemakaian yang baik. Kita ni menjadi contoh kan? Kita menjadi contoh kepada orang yang berada sekeliling kita. Jadi minta kepada semua yang mai kat asrama esok, bagi pakai pakaian kemas. Ni kadang mai tu mai pakai seluar tu kaki kecil kan, kaki carrot. Jadi tak berapa nak comel lah kan, nak pi belayak dia buka lagu mana, wallahu alam, kita tak tahu. Jadi mai tu pakai sekali lagi kemas. Dan dari segi kasut tu, kita kata kalau slipper tu boleh elokkan lah. Kita pastikan pakaian kemas. Kita ada pakaian rasmi asrama nah. Pakaian rasmi asrama kita, baju asrama kita warna hijau, lepas tu dengan bunga-bunga berwarna kuning sikit, hijau pucuk pisang orang panggil. Jadi bila mai kat asrama pakai macam tu, pakai seluar hitam, lepas tu pakai kasut bertutup, kan lebih kemas, nampak smart lagu tu. Nikah rupa balik daripada mana, hutan banat mana mai tu. Jadi pakai, sekali lagi saya sebutkan, pakai pakaian kemas, pastikan nampak segak bergaya, barulah tampilan Islam itu daripada hati dan jiwa kita, seterusnya mencorak kehidupan, seterusnya juga bagi luaran kita yang indah untuk dipandang oleh orang lain. Kerana apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Ta'ala itu sangat indah, memiliki keindahan, dan Allah Ta'ala suka pada sesuatu benda yang indah. Apa salahnya indah untuk matlamat agama? Okay, perkara 4 berkenaan pelajar-pelajar kita yang berada di luar daripada kawasan negeri Kedah ataupun yang berada tinggal jauh daripada negeri Kedah. Okey, jadi setakat ini kita untuk asrama kita beri kelonggaran lah untuk pelajar. Sebenarnya kalau ikutkan peraturan asal tak boleh bawa kan, tetapi sebab kita mengambil kira
isu sekarang perhubungan menjadi satu benda yang sangat penting lah bila pelajar nak balik ke Kuala Lumpur contohnya, ataupun balik ke negeri-negeri luar. Jadi memerlukan telefon sebagai untuk berhubung dengan para waris. Jadi kepada adik-adik ataupun pelajar-pelajar yang berada dari Kuala Lumpur, okey, jadi bila mai ke asrama tu, minta tolong siap-siap kan, charge telefon tu bagi penuh, siap-siap lah. Bila mai ke asrama nanti simpan kepada murabi tu atau simpan pada ustazah murabiah, maka taklah berlaku apa kita kata nantilah hari nak balik ni berlaku isu pula, oh telefon tak charge lagi apalah. Jadi mudah aja. Kalau tak tahu nak beli kat mana, tak tahu nak macam mana nak charge telefon bagi penuh, okey, lah ni buka Shopee ataupun Lazada, buka Shopee, ada promosi 8 hari bulan 8. Suruh beli siap-siap, ataupun pi je lah kat mana mampu kita beli power bank tu yang 10,000 pun cukup, pecah penuh-penuh, nanti mai kat asrama, so guna tu je, nanti tak ada charge dah, ada power bank yang tu semua siap, nak pi travel mana-mana pun selamat. Sebab apa? Ada power bank. Dan sebab yang terakhir kita sebut juga mengenai hari kita nak balik ke rumah lah. Jadi untuk telefon ni kita harap kepada pelajar-pelajar terutama daripada Kuala Lumpur ataupun yang akan balik jauh, kita harap sangat-sangat untuk telefon ni jangan salah guna. Pada hari kita bagi tu jangan salah guna. Ni ke hari nak balik tu dia mau nak selfie dengan kawan-kawan, main game pula sementara nak tunggu tu. Jadi benda ni sangat tidak elok lah, suatu habit ataupun kita kata suatu gejala yang tidak baik kan. Sebab orang lain melihat, jadi pada-pada lah nak balik main game pun semua tu boleh pada saat di sekolah, saat di sekolah balik mainlah di rumah, nak main tahu mana pun, nak berguling, nak perang sampai pukul 3 pagi pun silakan. Saya sebenarnya dah lupa dah poin ke berapa, rasa poin ke-6 kot, ke-5 ataupun ke-6 lah. Jadi biasalah cakap ni tak tahu punca mana, rasa ke-6 rasa saya. Okey, yang ke-6 peringatan yang cukup kita kata patut bagi perhatian, bagi perhatian kepada semua yang nak mai ke asrama nanti. Kita mulai 1 hari bulan 8 untuk sebarang perjalanan keluar atau keluar daripada rumah. Ketika duduk ramai-ramai, kita wajibkan ataupun benda ni digariskan oleh kerajaan, kita kena pakai mask. Sekali lagi sebut pakai mask. Okey, mask yang seperti mana yang telah kita dimaklumkan bahawa yang paling baik yang ada tali, ya, sama ada ikat kepala ataupun tali ni yang macam mask doktor duk pakai tu lah kan. Yang biasa kita beli kita beli sekarang kan. Sekotak mungkin kalau yang paling murah yang saya tahu ada RM35. Kalau harga mahal-mahal lebih tu wallahu alam lah, kita tak tahulah. RM35 RM40 dah boleh dapat satu kotak, ada dalam 50 keping mask. Jadi yang ni untuk keselamatan juga. Bila kita mai ke asrama mungkin ada penyakit yang bergejala, kita takut sebenarnya. Baru ni pun kita di negeri Kedah ada gejala, ada kes baru, jadi kita sangat risaulah. Jadi apapun sebagai suatu langkah, sekali lagi langkah pencegahan, okey, bawa siap-siap mask. Bawa lebih pun tak apa. Jangan, kita kalau sayang dengan orang ni, kita boleh kongsi kasih sayang. Tapi kalau pakai mask, walaupun kita sayang dia, tak boleh kongsi mask, sekali mati kawan sebelah. Okey, jadi dalam hal ni minta tolong sekali lagi perhatian kepada para waris, perhatian juga kepada pelajar-pelajar, anak-anak, bawa mask yang secukupnya. Kalau ikut SOP yang sebenar, satu hari hanya pakai sekali pakai, buka lah, maknanya satu mask sahaja. Jadi kita akan ke sekolah nanti untuk harian-harian di asrama, macam biasalah kita akan pakai mask, dan kita minta juga untuk bawa hand sanitizer itulah, bawa siap-siap. Bawa dalam botol kecil tu pun untuk penggunaan kita pun sudah cukup, tak mampu beli yang besar kan. Benda tu untuk bersihkan tangan. Daripada segi pihak asrama dan pihak sekolah, ya kita akan sediakan, cuma kita minta sebagai langkah yang lebih baik, kita sama-sama bawa. Kalau kata yang di sisi sekolah pun ada, yang kita pun ada, itu lebih baik lah. Kemudian yang bab juga mai ke asrama nanti, kita minta juga, kita hari tu ada maklum lah, yang ni khusus untuk pelajar tingkatan 1, 2 dan 3. Okey, tingkatan 1, 2 dan 3. Tingkatan 1 kita akan tasmi' wirid. Wirid kita selepas solat. Jadi dalam buku harian, amalan harian kita dah ada sebenarnya, boleh tengok balik, hafal siap-siap. Kemudian untuk tingkatan 2 kita akan hafal tahlil.
tingkatan 3 kita akan tahlil dan doa. Dan tingkatan 3 kita akan hafal kesemua sekali, tambahan dengan solat jenazah. Dan mungkin kita akan tambah lagi lah, sebab tingkatan 3 dah PT3 tak ada, kita kena hafal surah Sajdah, surah Insan sekali. Sebab pun naik tingkatan 4 ni atau persediaan waktu tingkatan 3 ni dah boleh jadi imam, dah boleh bawa solat sujud sajdah. Andai kata ustaz merabi tak ada ke, ataupun andai kata apa ustaz merabi tak sihat ke, pakat boleh naik jadi imam dah. Ni malulah tingkatan 3 dah kan. Apa nak jadi imam pun tak biasa-biasa lagi. Belajar azan pun semua tu, yang tu semuanya sebagai satu kewajipan kita lah sebagai penuntut ilmu. Sebab ini juga persediaan untuk kembali ke tengah masyarakat. Jadi saya harap semua maklumat yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat. Sekali lagi mungkin saya sebutkan secara ringkas berkenaan apa yang telah saya sebutkan. Yang pertama tadi berkenaan dengan rambut. Rambut tolong potong pergi kemas, dan gaya yang bertepatan dengan peraturan lah. Kemudian yang kedua, bab berkenaan duit raya. Bab berkenaan duit raya, jangan bawa banyak-banyak duit kat asrama, kita khawatir berlaku kehilangan atau keciciran. Dan yang ketiga, segala barang penting minta tolong jangan bawa kat asrama. Macam contohnya budak perempuan ni bawa gelang emas lah, dia bawa subang lah, tak payah rantai hak tak payah bawa, tak payah bawa, simpan saja di rumah, pakai je perhiasan di rumah. Di sekolah kita tak perlu, sebab budak orang tak tanya hang pakai gelang emas berapa ribu, hang apa raya itu beli subang baru ke tak, dah orang tak tanya. Yang orang nak tanya sekarang ni, mai sekolah mengaji ke tak. Okey, kemudian untuk juga telefon, jangan bawa telefon, barang-barang diharamkan, apa vape ke, apa ke pot ke, remote ke, apa-apa aja yang berkenaan tu minta tolong jangan bawa apa yang patut saja. Yang seterusnya, yang keempat, pakaian terlarang. Sebenarnya seluar jeans, seluar kecil, baju bertulisan yang tak patut, heavy metal ke apa ke, tak perlu bawa pakaian yang sepatutnya. Ni jubah nak sembahyang Jumaat pun tak ada, baju hak tu ada, jubah sembahyang Jumaat tak ada. Buku bab syama'il Nabi SAW tak mau beli. Pengajian dah berapa kat 2 tahun dah duk mengaji benda tu, tak pernah duk beli pun, hak lain beli. Kemudian yang seterusnya bawa yang kelima, pelajar-pelajar jauh yang berada di Kuala Lumpur minta bawa telefon tu charge siap-siap. Kita balik di naik bas tu, rasa kalau naik bas kosmik ataupun plus liner, rasa ada plug untuk kita charge telefon. Jadi sampai asrama tu, telefon tu boleh serah pada murabi atau murabiah siap-siap. Tak payah duk selfie sana sini, tak payah, simpan saja. Kemudian dan pada hari nak balik tu, kita minta pada murabi ataupun murabiah untuk serahkan, dan kita harap jaga etika lah penggunaan kita di kawasan sekolah. Jagalah nikah duk update TikTok, funny mate lah, seronok kita ni, filter kita memang minat kan, duk love sana love sini, cukup lah apa yang patut. Kemudian yang terakhir, bab berkenaan bukan yang terakhir, yang seterusnya berkenaan yang keenam, wajib bawa mask dan juga hand sanitizer. Ini untuk keselamatan lah, patuh pada SOP. Kita tak maulah nanti mai daripada luar, contoh mai daripada Kuala Lumpur ke, mai balik kampung tu jumpa adik-beradik kita, peluk cium habis semua lah. Tengok awak mai COVID, dia jadi kluster baru, kluster yayasan khairiah. Bila mai di kluster baru, kluster yayasan khairiah, maka habislah kita semua pakat cuti pula, tak sekolah. Hak ni yang kita tunggu ni. Bila jadi penyakit lagu tu, pakat kena sakit. Jadi jangan duk bawa mai penyakit dan jangan cari penyakit. Dan terakhir, peringatan untuk tingkatan 1, 2 dan 3. Tingkatan 1 kita akan hafal wirid selepas cuti ni. Kemudian yang tingkatan 2 kita akan hafal tahlil dan juga doa. Yang tingkatan 3 sembahyang jenazah dan juga doa lah, kita boleh berlatih. Kalau tak boleh juga kan, yang mana satu tak boleh, kita sembahyang jenazah, pekat sembahyang jenazah habis hak mana ada. Okey, yang itu saja pada hari ini. Saya rasa semoga bermanfaat untuk semua. Kita jumpa di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, letih jogging. Esok saya niat kuih. Letih. Balik makan nasi sedap. Okay, bye-bye. Terima kasih kerana menonton channel YouTube Pelajar Sakarya. Terima kasih kerana support kami semua. Wallahualam, saya nak balik makan nasi. Esok saya niat
Nak kurui. Cakap politik lah. Wallahu alam. Bye bye. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Bye bye semua. Bye bye dah. Tutup Inzek. Bye bye.